السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin hadirat para penonton, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanfaatkan dan memberkati segala ilmu yang kita pelajari dan bakal pelajari, dan menjadikan kita dalam golongan hamba-hambanya yang saleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi memulakan kelas kita pada minggu ini, kita masih lagi membincangkan tajuk al-ikhlas, amalan hati ataupun amal qalbi. Yang pertama yang dibincangkan oleh musannif hafizahullah ialah amalan hati berkenaan dengan ikhlas, al-ikhlas. Dan kita telah ambil definisinya, perbezaan di antara al-ikhlas dengan as-sidq dan juga an-nushu. Dan musannif hafizahullah, musannif itu maksudnya pengarang lah, penyusun, hafizahullah, mula membahaskan tentang manzilatul ikhlas wa ahamiyatuh, kedudukan ikhlas dan kepentingannya. Tetapi Ana mengambil kesempatan dalam kelas pagi ini, sebelum kita memulakan tajuk yang penting ini, untuk menyampaikan takziah kepada umat Islam, yang mana bukan sahaja berkenaan dengan tokoh yang telah meninggal dunia pada semalam, iaitulah Syekh Yusuf Qaradawi, tetapi juga pada berkenaan dengan ramai ulama-ulama Islam yang telah wafat. Cuma penting untuk kita jelaskan di sini, melihat kepada sikap sebahagian orang yang tidak selari dengan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Seperti mana kita tahu, Syekh Yusuf Qaradawi ini fatwa-fatwanya, kita ada pendirian yang pelbagai. Ada orang setuju, ada orang tak setuju. Dan kebanyakan mereka yang mengikut manhaj salafi, sudah tentu kebanyakan pandangan mereka berseberang dengan pandangan Syekh Yusuf Al-Qaradawi, especially dalam isu-isu politik. Dalam pendirian-pendirian politik beliau yang menyokong Rabi' Al-Arabi, ya, dan seumpama dengannya. Ya. Bahkan ijtihad beliau tentang hukum-hukum fiqah ada yang syadz, banyak yang syadz, ganjil, dan ada yang menyelisihi ijma'. Ketidaksetujuan kita terhadap pandangan-pandangan tokoh tertentu, ulama tertentu, itu kita rad, tidak ada masalah, kita jawab, ya. Dan kita tidak setuju, dan tidak ada siapa boleh paksa kita untuk bertaklid kepada sesiapa pun daripada kalangan ulama mutaakhirin, kerana autoriti taklid itu hanya pada mazhab yang empat. Bahkan bertaklid dengan mazhab yang empat lebih utama daripada mengikuti pandangan tokoh-tokoh mutaakhirin. Tetapi bukan bermakna kita menjadikan isu tersebut sehingga menuduh niat dan zan kita kepada dia menjadi buruk. Itu tidak baik. Ya. Kita lihat pandangan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Ibn Taymiyah rahimahullah keluar daripada penjara, adinda beliau, saudara beliau, segera mendoakan kemusnahan kepada musuh-musuh beliau yang memenjarakan beliau. Tapi adakah Ibn Taymiyah mengaminkan doa tersebut? Tidak. Taymiyah menegah dan mencegah. Sebaliknya Ibn Taymiyah mendoakan supaya Allah Ta'ala memberikan hidayah. Allahumma ja'al lahum nuran yahtaduna bih. Ya Allah, jadikan bagi mereka cahaya yang mereka akan mengikut akannya.
setelah mana pelbagai ujian yang datang kepada beliau rahimahullah Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Anak-anak murid beliau datang berjumpa beliau untuk mempertahankan beliau, bahkan membalas balik kejahatan yang dilakukan terhadap beliau oleh golongan Al-Asy'ariyah Sufiyah daripada kalangan ulama-ulama Asy'ariyah dan Sufiyah. Adakah Syekhul Islam bersetuju dan gembira dengan kesiapsiagaan anak-anak murid beliau untuk melakukan huru-hara dan membalas balik kejahatan-kejahatan dibuat oleh beliau? Tidak. Bahkan beliau memberikan jawapan yang sangat mengejutkan kepada anak-anak murid beliau. Apa dia Ibn Taimiyah kata? Ibn Taimiyah kata, boleh jadi mereka ini mendapat ganjaran pahala di atas perbuatan mereka kepadaku. Ini boleh jadi mereka penjara aku, tangkap aku, seksa aku ni, mereka dapat pahala. Anak murid dia kata, kalau macam itu, mereka betul dan kau salah. Kalau dah mereka dapat pahala, maknanya mereka betul yang kau salah. Kenapa kau tak ikut mereka? Maka Ibn Taimiyah kata, bukan macam itu. Mereka tetap salah. Maksudnya Ibn Taimiyah kata, pandangan mereka salah. Tetapi mereka melakukannya dengan ijtihad, dengan sangkaan bahawa Ibn Taimiyah salah. Dan mereka buat semua itu dalam rangka dengan sangkaan mereka nak membela Islam. Dan bagi orang yang tersalah dalam ijtihad, satu pahala. Ya. Subhanallah. Rahmat. Slogan yang beliau gagaskan, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah gagaskan slogan apa? Ahli sunnah wal jamaah ya'lamun al-haq wa yarhamun al-khalq. Mengetahui yang benar, namun dalam masa yang sama merahmati makhluk. Mengetahui yang benar, dalam masa yang sama merahmati makhluk. Kita melihat hari ini adalah satu kepelekan. Umat Islam boleh berkabung, bersedih dengan kematian ketua gereja Anglican. Ketua gereja Anglican. Maknanya ketua padri ya. Kan? Ketua gereja Anglican mati. Dan bukan sekadar dia ketua gereja, dia dulu telah menghantar segala bala tenteranya untuk menjarah kekayaan negara-negara umat Islam. Dan sampai hari ini masih lagi menjarah, masih lagi meragut kebebasan umat Islam di Palestin. Ya. Boleh bersedih, boleh berkabung. Tetapi kita tidak boleh rahmat dengan sesama Muslim hanya kerana ada perbezaan pandangan dan ijtihad. Ini salah. Kita yakin kalau Syekhul Islam Ibn Baz, Syekhul Islam Ibn Uthaymin, Syekhul Islam Albani rahimahumullah masih hidup, mereka juga tidak akan mengambil sikap yang jelek yang dilakukan oleh sebahagian golongan yang menisbahkan diri mereka kepada manhaj salaf. Itu adalah tidak wajar sama sekali. Apatah lagi tokoh yang menjadi perbincangan ini, Syekh Al-Qaradawi, beliau punya mauqif, pendirian-pendirian yang dipuji juga dalam membela sunnah, dalam membela tauhid, dalam menentang perkara-perkara syirik yang berlaku dalam kalangan umat Islam, dalam menentang perkara-perkara khurafat dan bid'ah-bid'ah. Beliau meninggalkan kepada kita cap jari yang jelas, terutamanya di Malaysia. Penulisan-penulisan beliau berkenaan dengan penentangannya terhadap perkara-perkara bid'ah, khurafat, syirik telah menjadi satu tapak asas
yang membuka pengetahuan kita kepada ulama-ulama salafi yang lain. Ya. Bahkan beliau masa hayat Ibn Baz Al-Qaradawi adalah di antara ahli majlis fatwa dan Rabitah Alam Islam. Dan Ibn Baz ada berbeza pandangan dengan beliau banyak perkara. Tapi tidak sampai ke tahap menuduh, sehingga menuduh. Hari ini sampai ada yang tuduh Al-Qaradawi sebagai subhanallah zindiq dan sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini tuduhan yang berkaitan dengan iman dan akidah orang. Tak bolehlah macam itu. Kan? Dia alim, dia ada pendirian dia. Kita tak setuju, memang tak setuju. Sampai lah pun kita tak setuju dengan pandangan-pandangan dia. Ya. Beberapa pandangan dia dalam isu-isu yang melibatkan politik, dalam isu-isu yang melibatkan perkara-perkara tertentu yang menyelisihi ijma', menyelisihi mazhab yang empat. Kita tidak setuju. Tidak setuju, kekal tidak setuju. Tapi bukan bermakna kita menzahirkan seolah-olah macam dia ni musuh Islam. Salah. Dia beristihad bukan kerana dia benci Islam. Dia beristihad dan dia mengeluarkan fatwa itu bukan kerana dia nak merosakkan Islam. Tapi itu adalah apa yang dia sangka betul. Dia kata Al-Qaradawi telah menjadi punca kepada pemberontakan, kepada revolusi. Dia menyokong revolusi yang ya betul. Itu ijtihad dia. Dia menyangka itu boleh. Dia hidup. Kita kena tahu latar belakang dia. Dia hidup. Dia menghadapi seksaan daripada golongan sekularis, golongan komunis, sosialis di Mesir di zaman Abdel Nasser dan sebagainya. Dipenjarakan kerana hendak membela Islam. Jamal Abdel Nasser seorang yang benci kepada Islam. Menganut fahaman komunis. Na'udzubillahi min zalik. Mereka ini hidup latar belakang itu. Dia adalah di antara, boleh dikatakan yang terakhir yang menyaksikan zaman itu. Meninggal pada usia 96 tahun Masihi. Dengan kiraan Masihi 100 tahun mengikut kiraan hijrah. Ya. Subhanallah. Jadi tidak heran kalau dia ada mauqif-mauqif politik yang sebegitu rupa berdasarkan background hidup dia dengan golongan tersebut. Dan kita dapati, adakah Al-Qaradawi sahaja yang ada ijtihad yang tersilap seperti itu? Kalau nak kira macam itu, Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, Al-Imam, juga ada ijtihad menyokong tindakan kerajaan Saudi satu ketika dahulu, membenarkan Amerika masuk untuk menghalang kemarahan tentera Iraq, Saddam. Ya. Dengan ijtihad beliau. Dan tentulah tindakan itu ada kesan negatifnya. Ada kesan negatifnya. Adakah tidak ada kesan negatif? Ada kesan negatifnya. Tapi kita tengok sikap Ibn Baz rahimahullah, Al-Imam, semasa golongan Ikhwanul Muslimin ditindas di Mesir ketika itu. Adakah dia mengambil sikap, oh mereka ni ahli bid'ah apa semua? Tidak. Bahkan dia bertanggungjawab membawa mereka datang ke Saudi Arabia. Tinggal, diberikan perlindungan, diberikan jawatan-jawatan untuk mengajar di universiti-universiti. Antaranya Syekh Muhammad Ghazali. Ya. Di antaranya Muhammad Qutub. Adik kepada Syekh Qutub. Itu semua datang ke Saudi. Fikrah dilawan dengan fikrah. Tapi tidaklah. Bahkan kitab Yusuf Al-Qaradawi sendiri, Al-Halal wal-Haram. Tentu dalam itu banyak pandangan-pandangan yang tidak selari dengan pandangan Ibn Baz rahimahullah. Tapi bila diminta supaya Ibn Baz rahimahullah mengharamkan kitab tersebut di Arab Saudi, beliau tidak bersetuju, tidak mengambil sikap itu. Kalau kau tak setuju secara ilmiah, rad dengan ilmiah. Dan Alhamdulillah, Syekh Al-Fauzan rad secara ilmiah. Ya, kitab tersebut
al-halal wal haram. Ya. Dan bukan semua benda yang dia cakap tak betul. Adalah beberapa isu, ya, yang telah dibantah oleh para ulama. Tapi adakah ulama-ulama yang membantah Yarrad Al-Qaradawi ini mengambil sikap seperti golongan-golongan yang menisbahkan diri mereka kepada Salafi ini? Tidak. Tidak ada pula. Kan? Ibn Baz sendiri mengambil sikap untuk tidak menghalang penyebaran kitab Al-Halal wal Haram karangan Al-Qaradawi semasa hidup beliau. Ya. Walaupun dia ada pencanggahan pendapat, dia ada berbalas-balas kritikan. Ya. Tapi inilah semangat ilmu. Ya. Gaduh macam mana pun, berdebat macam mana pun, itu bukan bermakna kita menafikan innamal mu'minuna ikhwah. Ya. Ibn Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam, anak murid dia Ibn Qayyim datang bagi tahu dekat dia khabar gembira. Apa dia khabar gembira? Ibnu Makhluf meninggal dunia. Ibnu Makhluf, qadhi yang secara zalim telah membuat keputusan untuk memenjarakan beliau. Dalam sejarah kehakiman manusia, seorang qadhi bertindak sebagai pendakwa raya, dan dialah qadhi dan dialah pendakwa raya, untuk memenjarakan Ibnu Taimiyah. Adakah Ibnu Taimiyah kata bagus engkau lah anak murid yang setia? Tak. Dia marah Ibnu Qayyim. Bukan ini caranya. Ibnu Taimiyah bergegas-gegas pergi ke rumah Ibnu Makhluf, memberi takziah dan menyatakan kesediaan kepada keluarganya. Akulah ganti. Apa-apa keperluan kamu nak bagi tahu, tolong. Subhanallah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Sikap dia terhadap musuh dia, sehingga ada orang kata, wadittu anni li ashabi, aku suka kalau aku ni boleh jadi sifat aku, perangai aku dengan kawan-kawan aku, teman-teman aku, seperti sikap dan sifat Ibnu Taimiyah dengan musuh-musuhnya. Subhanallah. Ya. Aku suka kalau aku boleh tiru akhlak Ibnu Taimiyah dengan musuh-musuhnya untuk aku guna pada kawan-kawan aku. Tu kita habis-habis buruk, kita boleh habis-habis koman lah, kita boleh tahap kita. Ya. Ibnu Taimiyah lebih hebat pada tu lagi. Atau Ibnu Makhluf kata, ma ra'ayna afta min Ibni Taimiyah. Kami tak pernah melihat orang yang paling menjaga persaudaraan Islam seperti Ibn Taimiyah. Afta di sini daripada futuwah. Futuwah ni satu akhlak berteman, bersaudara, yang sering ditekankan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ya. Menunjukkan bahawa sikap ulama besar Salafi tidak seperti yang ditafsirkan, yang digambarkan oleh golongan-golongan yang menisbahkan diri mereka kepada Salaf. Kalau kita nak cerita pasal fatwa Qaradawi menyebabkan darah umat Islam gini, ya, kita tak setuju. Kita bantah, kita rad fatwa dia tak betul. Ada implikasi yang buruk. Tetapi adakah itu adalah alasan untuk kita menjazamkan dia atau melaknat dia atau menuduh dia sebagai tidak Islam atau telah terkeluar daripada Islam? Na'udzubillah min zalik. Bahkan Al-Albani rahimahullah mempunyai bantahan dan rad yang keras kepada Ibn Baz semasa Ibn Baz bersetuju dengan tindakan kerajaan Saudi minta bantuan Amerika dulu. Yang mungkin kebanyakan orang yang ikut Salafi tak tahulah benda tu. Sebab tak dibincangkan, tapi benda tu makruf. Bagaimana
Begitu kerasnya Ra' Albani kepada Ibn Baz. Kalau kita nak kira macam itu, Ibn Baz juga ada fatwanya yang pada pandangan sebahagian ulama salafi yang lain telah melakukan satu perkara yang merosakkan darah umat Islam dan melanggar prinsip. Ya, kalau nak kira macam itulah. Maksudnya pada pandangan Albani, Ibn Baz punya fatwa itu tak selari dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan Ibn Baz ada fatwa sudut pandang yang lain. Tidak membawa pula kepada Albani membida'ahkan Ibn Baz dan Ibn Baz membida'ahkan Albani. Banyak pandangan-pandangan dalam isu-isu fiqh sendiri, dalam isu sifat solat Nabi sendiri. Perbezaan yang ketara yang besar antara Ibn Baz dengan Albani. Ya. Subhanallah. Dan sikap Ibn Baz dengan ta'amulnya, muamalat dia dengan Muhammad Ghazali, dengan Yusuf Al-Qaradawi sendiri semasa hayat beliau, memberikan kita garis panduan bahawa khilaf ilmiah, kekal khilaf ilmiah. Tidak setuju ya, kita membantah, walaupun bantahan kita itu memang kadang-kadang keras. Tapi adakah bermakna sampai kita menafikan, menidakkan ukhuwah Islamiah? Engkau tidak mau menzahirkan kesedihan, tidak mau menzahirkan doa keampunan rahmat untuk beliau kerana pada sangkaan kau dia ni telah melakukan kesalahan dan sebagainya yang bersifat bid'ah. Terpulang, tapi bukan dengan cara engkau menuduh pula orang yang mendoakan kerahmatan itu tidak sunnah atau tidak sekian. Itu bukan caranya. Ahli Sunnah wal Jamaah tidak pernah kata tidak boleh mendoakan keampunan dan rahmat kepada ahli bid'ah. Memang harus selama mana dia orang Islam. Cuma dari segi izhar, menzahirkan atau tidak menzahirkan, ini balik kepada maslahah dan mafsadah. Dia termasuk dalam kaedah al-hajru. Ya. Dan itu yang banyak orang salafi yang mendakwa salafi hari ini tidak faham pun prinsip-prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah dalam perkara-perkara yang macam ini. Ya. Jadi tidak setuju dengan pandangan beliau, tidak setuju dengan ijtihad beliau, itu satu perkara. Tetapi mengambil sikap yang berlawanan dengan adab-adab sebagai Muslim terhadap beliau, itu juga adalah perkara yang tidak selari dengan manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah. Tak selari dengan manhaj Salafi. Ya. Jadi ini perkara-perkara yang kita kena tanbih. Setiap kali berlaku kematian tokoh-tokoh yang seperti ini, seperti Al-Qaradawi dan seumpama dengannya, sering akan berlaku perkara-perkara yang macam ini. Perbalahan, pertelingkahan, subhanallah. Sedangkan kita sudah bersetuju untuk tidak bersetuju. Tetapi ada perkara-perkara besar yang kita bersetuju. Ya. Dan Alhamdulillah, di antara wasiat terakhir beliau, sehari sebelum dia meninggal, yang dipostkan di Twitter, supaya meninggalkan ilmu kalam dan falsafah dalam akidah, supaya kembali berpegang dengan akidah yang diteraskan oleh Al-Quran dan memfokuskan usaha menerapkan keimanan mengikut cara yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah, dan membanteras pemikiran-pemikiran barat yang berbahaya seperti ateism dan sebagainya. Ini semoga Allah Ta'ala jadikan sebagai wasiat yang menjadi ganjaran buat beliau dan mengampunkan kesalahan-kesalahan beliau. Lepas tu kita mendoakan kerahmatan dan keampunan untuk beliau, dan kita tahu dia ada ijtihad dan pandangan yang salah, tapi kita minta Allah ampunkan. Kerana dia juga ada pandangan-pandangan yang betul yang banyak. Ya. Yang telah membuka minda umat Islam supaya meninggalkan khurafat dan bid'ah. Itu juga antara usaha dan juhud beliau yang besar. Ya. Bukan sekadar beliau menghabiskan hidup beliau dengan isu-isu politik. Ya. Beliau juga ada usaha melawan
bid'ah, khurafat. Ya. Dan ini juga di antara jasa yang kita harap Allah Ta'ala akan angkat dan ampunkan kesalahan-kesalahan ijtihad beliau yang salah itu diampunkan. Ya. Itulah sikap ahli sunnah wal jamaah yang sebenarnya. Memang kita ada terkesan dengan, tidak ada daripada kita ni melainkan ada yang terkesan dengan hasil kerja beliau. Tidak terkecuali kepada diri yang sedang bercakap ini. Ya. Bahkan kita dalam zaman sekolah kita mengenali ajaran sunnah itu melalui tulisan-tulisan beliau. Masa tu juga zaman itu Astro masih ada apa nama, Al Jazeera Arabic. Masa tu dia Al Jazeera Arabic itu dia ada rancangan Syariah wal Hayah. Al-Qardawiyah dia punya main kan, yang bercakap di situ macam kalau di Saudi macam Nur ala Darb apa semua, Nur apa tu, rancangan fatwa depa tu kan, ulama-ulama Saudi yang keluar, mufti antara main figure dia. Maka Syariah wal Hayah itu Al-Qaradawi adalah main figure dia. Main figure yang mengajarkan banyak perkara. Ada benda yang kita setuju, ada benda yang kita tak setuju. Ya. Kita bukan ta'assub taklid dia. Ya. Kita bukan taklid semua pandangan-pandangan fatwa dia. Ada yang dia cakap tu berlawanan dengan dalil yang lebih sahih. Kita ikut dalil. Kita ikut pandangan ulama yang lebih hampir dengan kebenaran dengan penilaian dalil. Ya. Subhanallah. Dan kewafatan beliau sebagai satu ulama yang begitu lama hidup dan menyaksikan pelbagai peristiwa-peristiwa umat Islam zaman moden ini sebenarnya adalah satu perakhiran satu era. Al-Qaradawi tidak dapat dinafikan sama ada awak setuju, awak tak setuju, awak suka dia, awak benci dia. Al-Qaradawi adalah salah satu penanda era dalam umat Islam. Kalau orang kata dalam dunia politik dunia, Elizabeth itu adalah satu tanda aras era, kerana berakhirnya matinya dia itu berakhirnya satu era. Maka bagi umat Islam dalam dunia akademik, kewafatan Yusuf Al-Qaradawi itu adalah satu kewafatan, satu era yang mana tidak ada orang yang berkecimpung dalam dunia akademik, dalam dunia ilmiah, melainkan telah merasai kehadiran beliau, sama ada lawan maupun kawan. Ya. Dia ada jasanya yang tersendiri yang diakui oleh pihak lawannya sebelum kawannya. So kalau ulama-ulama besar, ya, Al-Imam Ibn Baz, Al-Imam apa semua ni, mereka boleh mengenang dan menghargai jasa-jasa lawan mereka. Ibn Baz masa Syed Qutb nak dihukum oleh kerajaan komunis Mesir ketika itu, Jamal Abdul Nasir, beliau antara orang yang berusaha menghalang daripada tindakan yang zalim itu. Subhanallah. Kita hanya, kalau orang Salafi dia hanya kenal Syekh Muhammad Aman Al-Jami sebagai orang yang rad Syed Qutb. Tapi mereka tak pernah baca kitab-kitab Syekh Aman Al-Jami yang ada dalam kitab beliau. Beliau memuji mauqif Syekh Qutb dan menganggap Syekh Qutb sebagai seorang muslih, sebagai da'iyah yang menyeru kepada kebangkitan Islam secara umum. Ya. Mungkin orang-orang yang dah terbiasa dengan golongan-golongan baru yang bernisbah kepada Salafi ini, mereka hanya tahu Salafi itu berseberang dengan manhaj Ikhwanul Muslimin dibawa oleh Hasan Al-Banna. Tapi mereka tidak tahu berapa banyak dalam keset-keset dan ceramah-ceramah Syekh Albani yang memuji usaha-usaha dakwah Hasan Al-Banna yang menyeru kepada Islam secara umum, walaupun ada kritikan yang diberi. Makna kata ulama-ulama ini ketika mereka mengkritik Hasan Al-Banna ke Muhammad Ghazali ke Syekh Qutb ke Al-Qaradawi ke, bukan mereka mengkritik tokoh-tokoh ini kerana mereka tokoh-tokoh ini adalah tokoh yang jahat atau orang yang merosakkan Islam, bukan. Kerana mereka ini ada jasa.
dan kesannya kepada umat. Jadi sebab itulah kesalahan mereka ditahzir. Di antara prinsip ahli sunnah wal jamaah, kita tidak mentahzir dan tidak mengkritik dan tidak rad kesalahan, melainkan daripada orang yang memang ada ketokohan. Sebab itu ulama salaf begitu keras mengkritik dan membantah Abu Hanifah. Itu pesan guru kami dulu di Madinah, Syekh Amin Sa'di hafizahullah. Dia kata kalau tidak kerana Abu Hanifah ini imam, ulama yang besar, tak adalah ulama kalut nak pergi bantah kesalahan dia. Pasal dia imam lah, kesalahannya itu diberi perhatian oleh ulama supaya orang tak ikut tang yang dia salah. Bukan bertujuan untuk menafikan keimamannya dan ketokohannya. Subhanallah. Jadi itulah benda-benda yang didikan tarbiyah yang kita dapat di Madinah dulu berbeza dengan sikap golongan Salafi yang ditunjukkan oleh sebahagian pengikut mutakhirin ini. Sikap insaf dan adil, apatah lagi bila masa kami di peringkat magister, master, masyayikh yang kibar yang mengajak kami, dia membuka minda, mendidik kita untuk menjadi orang yang toleran, menjadi orang yang memahami bahawa khilaf itu memang ada. Kita tegas dengan prinsip kebenaran ahli sunnah wal jamaah, tapi itu bukan bermakna kita tidak boleh merahmati sesama makhluk, sesama muslim. Bukan bermakna kita tidak boleh nak menjaga ukhuwah Islamiyah. Jadi semoga Allah Ta'ala mengampunkan kaum muslimin ahli tauhid yang telah wafat, dan mengampunkan dosa-dosa kita juga, dan merahmati dan memberkati kita semua, dan apatah lagi tokoh-tokoh ulama dan golongan yang berjasa kepada ummah. Amin. Baik. Jadi itulah ta'liq ringkas, ya. Yang mana tentu isu ni akan berulang lagi. Setiap hari ni Qaradawi mati, lepas ni mesti ada lagi tokoh ulama lain pula yang akan pergi meninggalkan kita, ya. Yang dia juga akan ada penyokongnya dan ada yang menentangnya, dan akan terus berulang perkara yang sama. Jadi kita tidak mahu. Kita belajar biar kita ada prinsip, supaya kita tahu bila jadi apa-apa ini prinsipnya dan kita boleh praktikkan. Bukan bermakna aku menggadaikan prinsip yang telah aku pegang selama ini yang aku anggap benar, ini tetap kita setia dengan kebenaran. Tetapi setia dengan kebenaran bukan bermakna kita tidak boleh bersikap rahmat, tidak boleh bersikap kasih sayang dan belah kasihan kepada pihak lawan kita. Itu adalah dua perkara yang tidak bertentangan. Dia boleh menjadi harmoni dan koheren seperti yang telah diterapkan, diajarkan kepada kita oleh tokoh ahli sunnah wal jamaah yang terbilang, Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taimiyah al-Harrani rahimahullah wa radhiyallahu anhu. Baik. Kita balik kepada perbincangan kita. Musannif hafizahullah mengatakan ahammiyatul ikhlas wa manzilatuh. Ahammiyah, kepentingan ikhlas dan kedudukan ikhlas. Wa hadha yatabayyanu min wujuhin mukhtalifah. Dia kata apa? Dan perkara ini boleh jelas, kita boleh nampak kepentingan, ya, ikhlas ini dan kedudukannya yang besar dalam ibadah dari beberapa segi. Wujuhin mukhtalif. Wujuh ni, kalimah wujuh ni maksudnya arah. Di antara makna kalimah wujuh ialah arah. Awalan, yang pertama, anna al-ikhlasa huwa haqiqatul Islam alladhi ba'atha Allah subhanahu wa ta'ala bihi al-mursalina alaihimus salatu wassalam. Ini jelas, iaitulah ikhlas
adalah hakikat, adalah the essence of Islam. Dia adalah lubuk intipati ajaran Islam yang dengan itulah Allah Ta'ala mengutuskan para rasul untuk menyeru manusia kepadanya. Dan kita tahu dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut dengan jelas dalam ayat yang semua hafal. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Dan tidaklah mereka disuruh melainkan supaya beribadat kepada Allah dengan mengikhlaskan baginya ketaatan. Mukhlisina lahuddin, berpaling daripada selain Allah dan menghadapkan diri hanya kepada Allah dan mendirikan solat, mengeluarkan zakat. Demikian itulah agama golongan yang lurus, peribadatan golongan yang lurus yang hanya menghadapkan diri kepada Allah. Dalam surah Az-Zumar terkata ala lillahi dinul khalis, bagi Allah itulah agama yang suci murni. Jadi ikhlas ialah tauhid. Ikhlas itu ialah tauhid dan tauhid itu ialah ikhlas. كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال إذ الإسلام هو الاستسلام لله لا لغيره كما قال تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا فمن لم يستسلم لله فقد استكبر ومن استسلم لله ولغيره فقد أشرك وكل من الكبر والشرك ضد الإسلام والإسلام ضد الشرك والكبر. Ibn Taymiyah menyatakan bahawa Islam itu ialah menyerah diri kepada Allah semata-mata, bukan kepada selain Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala menyatakan berkenaan dengan, Allah buat perumpamaan dalam surah Az-Zumar berkenaan dengan seorang hamba yang dimiliki oleh pelbagai tuan dengan satu hamba yang hanya khusus untuk seorang tuan. Adakah sama? Tidak sama. Makna yang dikehendaki daripada ajaran Islam itu kita menghambakan diri kita kepada satu tuan sahaja. Maka barang siapa yang tidak menyerah diri kepada Allah, maka dia telah sombong. Orang yang tak mau beribadat kepada Allah seperti Fir'aun yang tak mau beribadat kepada siapa pun, bahkan dia nak orang semua dia pula, na'udzubillahi min zalik, ini mustakbir. Orang yang menyombong diri seperti iblis yang enggan sujud kepada Allah Ta'ala, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan barang siapa yang menyerah diri kepada Allah dan kepada selain Allah, dia beribadat kepada Allah dan beribadat kepada selain Allah, inilah musyrik. Dan Islam itu adalah lawan kepada syirik dan kesombongan. Kedua-duanya adalah perkara yang berseberang dengan akidah. Apa contoh kesombongan pada zaman kini? Atheism. Atheism adalah contoh kesombongan yang jelas. Mereka tidak mau beribadat kepada mana-mana Tuhan. Liberalism, bagi misalnya, tidak mau beribadat kepada mana-mana Tuhan, tidak mau menyembah diri kepada mana-mana hukum Allah Ta'ala. Mereka yang kira nak merdeka daripada sebarang kuasa luar. Dan Islam tak betul tu. Islam, kita tidak boleh menyerah diri kepada mana-mana Tuhan yang dianggap Tuhan. Tak boleh juga. Dan tak boleh kita berlepas diri daripada semua. Mesti wajib kita menyerah diri hanya kepada Allah Ta'ala sahaja sebagai Tuhan yang hak, sebagai Al-Ma'budul Haq, sebagai Al-Ilahul Haq. Itu adalah esensi ajaran Islam. Dan itulah Islam. وقال رحمه الله إخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله سواه فهو الذي بعث به الأولين والآخرين من الرسل وأنزل به جميع الكتب
واتفق عليه أئمة أهل الإيمان وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية وهو قطب القرآن الذي تدور عليه رحاه. Kata Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Ta'ala semata-mata, itulah dia agama yang tidak diterima oleh Allah melainkan yang itu sahaja. Itulah dia satu-satunya bentuk perhambaan diri, peribadatan, keagamaan yang diterima oleh Allah Ta'ala. Ialah yang diutuskan dengannya para rasul yang awal dan yang akhir. Diturunkan dengannya semua kitab-kitab Allah Ta'ala dan disepakati atasnya seluruh imam-imam ahli iman. Inilah dia khulasah, intipati dakwah para nabi. Dan ialah paksi yang berlegar padanya Al-Quran. Jadi Al-Quran turun, seruan dia apa dia? وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. Semua kita setuju bahawa seluruh Al-Quran itu mesejnya, temanya balik kepada satu ayat, iaitulah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tujuan Al-Quran itu diturunkan adalah untuk merealisasikan, untuk mentahqiq, untuk melaksanakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itulah ikhlas. Itulah ikhlas. Surah yang menyamai 1/3 Al-Quran dinamakan dengan Suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan ada satu surah lagi yang turut dinamakan dengan Suratul Ikhlas, ialah Suratul Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ini dua surah yang dinamakan surah Al-Ikhlas yang kita disuruh membacanya sebelum kita memulakan hari yang baru dalam solat witir kita. Bila kita selesai hari kita, masuk malam kita, ba'diyah maghrib, ya, inilah surah yang melazimi hidup kita sehari-hari. Iqrar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengikhlaskan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. So itu wajah yang pertama. Kenapa ikhlas itu penting? Kerana dialah agama. Dialah tauhid. Tak ada ikhlas, tak ada tauhid. Dan makna kamu mentauhidkan Allah ialah ikhlas. Ya. Thaniyan, yang kedua, anna al-ikhlasa huwa al-fitratu allati fatara Allahu an-nasa 'alayha wa bihi qiwamul ummah. Bahawa ikhlas inilah fitrah, ciptaan yang Allah Ta'ala ciptakan kita di atasnya. Allah ciptakan kita manusia ini adalah untuk mengikhlaskan diri kepada Allah Ta'ala. Ya. فإن الله تعالى لم يفطر الناس على الرياء ولا المقاصد السيئة وإنما فطرهم على التوحيد الذي هو إخلاص العمل لله مع إفراد القصد إليه فإن الله تعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال عز من قائل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الآية. وقال سبحانه في الحديث القدسي وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم فهو سبحانه ما خلقهم إلا حنفاء وما خلقهم إلا ليعبدوه ولا بد أن يعبدوه مخلصين له الدين. Begitu banyak dalil yang menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencipta manusia untuk riya, untuk tujuan-tujuan yang buruk. Ini di antara intipati yang dibincangkan semalam
dalam program dengan Syekh Ali Qaradari. Beliau menyebutkan di antara maqasid yang perlu kita beri perhatian ialah maqasid khalqil kaun wa khalqil insan. Tujuan Allah Ta'ala mencipta alam dan mencipta manusia. Untuk apa? Dan hakikatnya, sebenarnya, apa yang beliau cakap tu tak lari daripada maqasidul syariah. Kerana maqasidul tashri', tujuan Allah Ta'ala menurunkan syariat, yang paling penting sekali ialah lilhifadhi ala maqasidil khalqi, untuk menjaga tujuan-tujuan dia mencipta alam ini. Syariat Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala turunkan adalah untuk memastikan apa? Untuk memastikan tujuan dia mencipta manusia, tujuan dia mencipta alam terlaksana dan selari. Ya, itu maksudnya. Sebab itulah disyariatkan syariat-syariat untuk memelihara agama, memelihara nyawa, memelihara akal, memelihara nasab keturunan dan maruah diri, dan memelihara harta benda. Ini semua adalah untuk memastikan manusia dan alam sejagat ini mengikut tujuan asal kenapa ia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitulah yang Allah nyatakan dalam surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan diri mereka semata-mata kepadaku sahaja. Maka disyariatkan hifzuddin, menjaga agama. Menjaga agama ini ada dua sisi. Setiap maqasid syariah itu ada dua sisi. Insya, mewujudkan, mengadakan sisi ijad, ya, sisi positif, ya, dan juga sisi negatif, iaitu menghilangkan. Ijad asbabih, dan menghilangkan i'dam al-mawani', penghalang-penghalang. Untuk apa agama itu dijaga? Supaya tujuan asal manusia diciptakan, illa liya'budun, ini terpelihara, terjaga. Jadi manusia ni memang Tuhan dah cipta, asalnya manusia dicipta itu memang dia sudah dicipta untuk mengabdikan diri, mengikhlaskan peribadatannya untuk Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ya. Sebab itu bila kita disuruh solat 5 waktu, adakah kita kena buat apa-apa operation pada tangan kita ke kaki ke lutut ke supaya kita boleh bongkok badan untuk solat? Tidak. Badan kita ni, orang yang masuk Islam terus dia boleh solat, dia boleh rukuk, dia boleh sujud tanpa perlu membuat apa-apa pembedahan plastik, tanpa perlu tambah apa-apa anggota. Ya. Memang dia diciptakan untuk buat benda itu, untuk rukuk dan sujud. Cuma manusia itu pada salah gunanya, kadang-kadang dia rukuk dan sujud kepada bukan Allah Ta'ala. Itu yang salah. Sepatutnya dia gunakan tulang belulang yang Tuhan bagi kepada dia ini, ya, untuk dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Allah Ta'ala ciptakan mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, akal untuk berfikir, jantung untuk ada perasaan. Demikianlah Allah Ta'ala ciptakan semua ini adalah untuk digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, mendengar ayat-ayat Allah, berfikir tentang ayat-ayat Allah, merasai cinta, takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan sebenar. Dan kita dah baca ayat dalam surah lam yakunil ladzina kafaru, dan dalam hadis qudsi
Nabi SAW meriwayatkan daripada Allah Ta'ala bahawa Ta'ala berfirman, Inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum. Aku ciptakan hamba-hambaku semuanya dalam keadaan hunafa, hanif, mentauhidkan Allah, berpaling daripada selain Allah, menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر على معاذ بن جبل فسأله ما قوام هذه الأمة قال معاذ 3 وهن المنجيات الإخلاص وهو الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها والصلاة وهي الملة والطاعة وهي العصمة فقال عمر رضي الله عنه صدقت. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tanya kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dia kata, apakah trust qiwam umat ini yang boleh memastikan umat ni terus ada? Apakah paksi teras yang menjadi esensi, yang menjadi orang kata apa, bekalan kewujudan umat? Kalau benda ni tak ada, umat ni tak ada. Habis. Apa dia? Yang menjadikan umat Islam ini ada, yang menjadikan kita ni Muslim. Kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia kata yang pertama ialah al-ikhlas. Kena tauhid, kena ikhlas kepada Allah Ta'ala. Dan inilah fitrah. Inilah fitrah. Dia kata, inilah perkara yang Allah Ta'ala ciptakan manusia untuknya. Kalau ini tidak dibuat, macam mana kita nak ada? Tidak ada kewujudan bagi umat Islam tanpa ikhlas yang merupakan fitrah. Yang inilah tujuan Allah Ta'ala mencipta manusia untuknya, untuk mereka buat. Apa dia? Ikhlas. Wa huwa al-fitrah. Fitratallahi allati fatara an-nas 'alaiha. Fitrah yang Allah Ta'ala ciptakan manusia di atasnya pada awal ciptaan. Wassalah, yang kedua salat. Salat. Wahiyal millah, dan ialah millah. Salat ialah millah. Salat itulah agama Islam. Nabi SAW kata, Ra'sul amril Islam wa amuduhu salah. Kepala segala perkara ialah Islam. Dan tiang Islam itu ialah salat. Tiangnya adalah salat. Kepalanya ialah tauhid, Islam. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini kepala, benda, punca. Lepas tu tiang yang nak memastikan agama itu tegak pada diri seseorang ialah salat. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafara jihara. Kontrak yang ada antara kita dengan mereka, kata Nabi, adalah salat. Siapa yang tinggal salat, kufur terang-terangan. Bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarakus salah. Yang memisahkan antara seseorang dengan syirik dan kufur ialah meninggalkan salat. Kalau tinggal salat, habis. Dia masuk dalam syirik dan kufur. Na'udzubillah min dzalik. Jadi as-salah hiyal millah. Itulah millah, itulah agama. Ya. Yang dibawa Nabi SAW. Terasnya, kerana salatlah yang nak merealisasikan ta'abbud, pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Macam mana kita merealisasikan, kita menzahirkan perhambaan diri kita kepada Allah? Dengan salat. Salat itulah perealisasian ta'abbud kepada Allah Ta'ala, ubudiyah. Tak ada salat, tak ada ubudiyah. Buatlah ibadat apa pun, tak ada solat, tak ada ubudiyah. Tak ada solat, tak ada ikhlas. Ya?
Tak guna buat ibadat apa pun kalau tak ada solat. Solat yang perlu dijaga. Awal kewajipan yang disuruh ke atas kita, yang diwajibkan ke atas ibu dan ayah kepada penjaga seorang kanak-kanak ialah muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab' wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashr wa farriqu bainahum fil madaji'. Walaupun ulama Syafi'iyah memahami hadis ini maknanya solat dan yang lain-lain. Tetapi Nabi nas dalam solat pasal apa? Dia yang paling penting. Ulama Malikiyah bagi mereka 7 tahun tu solat yang penting. Solat sahaja. Sampai 10 tahun pun solat. Tak mesti lagi suruh puasa. Puasa khilaf dengan ulama. Adakah bila masuk umur 7 tahun wajib atas mak pak suruh anak dia berpuasa? Dalam mazhab Syafi'i ni malah dikiaskan wajib. Mazhab Maliki tak wajib. Tapi solat tidak ada khilaf. Ini nas. Ya? Ini nas. Lepas tu guru kami Syekh Saleh Al-Utsaimin dalam satu khutbah dia kata khianat amanah mak bapak yang bersungguh-sungguh gerak anak nak pergi sekolah tapi tak gerak masa sembahyang subuh. Anak darjah 1 7 tahun punya kelang kabut nak gerak nak pergi sekolah. Kan? Sepatut gerak bangkit subuh. Hari ajak pula Sabtu Ahad, tak apalah esok tak payah bangkit awal. Kenapa tak sekolah? Tu dia sampai tengah tu. Kan? Subhanallah. Adakah ini ibu bapa yang menjalankan tanggungjawab? Anak hang kalau tak kenal ABC, tak kenal cakap orang putih, how are you? Tak ada masalah. Esok malaikat dalam kubur bukan main tanya how are you? How do you do today? Are you fine? How do you feel yourself? No. Soalan dia ialah man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Yang soalan ini bukan boleh dijawab dengan degree, dengan master, dengan PhD, dengan kerja pangkat besar, dengan duit yang banyak berkepuk-kepuk dalam bank. Bukan. Dia boleh dijawab dengan solat 5 waktu yang dia jaga. Kalau dia jaga solat 5 waktu ni, jawablah dia soalan ni. Tak jaga solat 5 waktu ni, jangan mimpilah. Hamailah talaqi kelas Thalathatul Usul 1000 kali pun. Belajar semua syarah Thalathatul Usul. Sudut mimpi boleh jawab. Kalau tidak ada amalan, apa tak jawab? Subhanallah. Ada orang kata soalan bocor, tak bocor. Pasal apa soalan tu boleh dibocorkan? Lepas tu dalam peperiksaan. Soalan apa yang paling susah? Dalam psikologi, dia berkata soalan open book test adalah yang paling susah. Tidak. Kalau pensyarah tu sanggup bagi open book test, maknanya apa? Maknanya dia yakin soalan itu tidak akan dapat dijawab melainkan pelajar yang memang telah baca. Orang yang tak baca buku sebelum open book test examination, mana dia nak boleh tahu tang mana jawapan tu ada? Bahkan bahayanya kalaulah dia tak pernah baca lagi buku tu, tak apa, esok open book test examination, dia akan habis masa tak dan jawab soalan, duk buang masa duk pergi selak buku tak jumpa tahu mana jawapan. Atau dia akan ambil jawapan yang
salaf. Dia ingat jawapan tu ialah pada perenggan ni rupanya tak. Jadi hati-hati. Tabihu. Dia cakap jangan dia ingat soalan exam bocor. Tak. Pasal dia terlalu susah lah. Tidak kisah. Pihak pemeriksa tak kisah soalan tu dibocorkan pun. Sebab yang hanya boleh jawab dia ialah orang yang buat benda tersebut, dan nak buat jawapan tu memang cukup susah. Subhanallah. Subhanallah. Jadi 3 perkara, dan yang ketiga ialah ta'ah, taat. Taat kepada segala suruhan Allah dan Rasul. Wahiyal ismah, dan inilah yang nak jaga. Inilah yang nak jaga semua tadi, yang nak jaga millah, yang nak jaga fitrah. Ialah taat. Kalau tidak taat, habis. Faqala Umar radhiyallahu anhu, sadaqta. Maka kata betul. Benar, kau betul. Dan inilah 3 benda ni, kata Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, al-munjiyat. Wahiyal munjiyat. Wahunnal munjiyat. Inilah yang menyelamatkan kita di akhirat. ومن هنا نعلم شأن الإرادات والمقاصد والنيات وخطرها وعظيم أثرها. وفي الحديث الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما. Dari sini kita tahulah betapa pentingnya kedudukan, tujuan, kehendak dan niat kita, dan bahayanya, dan betapa besar kesannya. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, dunia itu dilaknat dan dilaknat segala apa yang dalamnya kecuali zikrullah dan apa yang berkaitan dengan zikrullah, atau orang alim atau orang yang belajar. Dalam dunia ni 3 benda saja yang berfaedah. Zikrullah, beribadat kepada Allah, atau belajar ilmu agama Allah Ta'ala, ya, ilmu yang memberi khidmat kepada agama Allah, ilmu yang boleh menjadikan kita mengingati Allah, dan alim, yang mana alim itu adalah orang yang innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Alim itulah orang yang takut kepada Allah Ta'ala. ولهذا قال يحيى بن أبي كثير تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. Kata Yahya bin Abi Kathir, seorang tabi'in, belajarlah niat kerana ia lebih besar daripada amalan. وذلك لأنها تبلغ بصاحبها ما لا يبلغه عمله كما سيأتي insyaAllah. Kerana niat itu boleh menyampaikan orang mempunyainya kepada kedudukan di sisi Allah yang tak boleh disampaikan oleh amalan. Kerana niat, dia boleh dapat ganjaran pahala benda yang dia tak buat. Yang mana mungkin kalau dia buat pun belum tentu dia dapat pahala macam tu. Subhanallah. Wa yaqulu Ibnu Abi Jamrah, kata Ibnu Abi Jamrah, salah seorang pensyarah Sahih Al-Bukhari, wajidtu addahu law kana min al-fuqaha man laysa lahu shughlun illa yu'allima an-nasa maqasidahum fi a'malihim wa yaqula ila at-tadris fi a'mal an-niyyat laysa illa fa innahu ma utiya ala kathirin illa min tadhi'niyat. Ibnu Abi Jamrah kata, aku suka kalau ada ulama yang kerja dia mengajak manusia niat. Duduk tanya, hang tadi niat macam mana sembahyang ni? Betulkan niat orang. Allahu Akbar. Subhanallah. Kita nak betul niat kita pun payah. Macam mana kita nak duduk betul niat orang? Nasallallahu al-afiyah. Kan? Tapi Ibnu Abi Jamrah kata, aku kalau boleh aku nak adalah ulama macam ni. Hak duk check niat orang. Supaya bila niat tak kena, betul lah tu juga. Saya betul niat. Pasal apa? Kalau niat tak betul, tak ada ikhlas, apa amalan pun sia-sia. Itu kata pentingnya niat, pentingnya ikhlas. Naam. Baik. Jadi ini dah 2 perkara kita ambil, 2 wajah, dan insya-Allah kita akan sambung lagi. Ada berapa wajah dia beri? Ada 4, ada lagi 2 wajah, menangkan masalah habis. Jadi kita berhenti sekadar itu dulu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pagi ini memberi manfaat kepada kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.